Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bank negara dipaksa beli tanah untuk bayar hutang 1MDB. Pada 31 Oktober 2018, beberapa media melaporkan Bank Negara Malaysia BNM mengesahkan beberapa pegawainya yang terbabit dalam pembelian sebidang tanah bernilai kira-kira 2 bilion ringgit pada Disember 2017 telah memilih untuk bercuti. Dalam satu kenyataan, BNM berkata pada Ogos 2018, Bank Pusat itu telah meminta diadakan satu penilaian semula pembelian tanah lot 41 oleh penilai bebas. Pada Jun sebelum itu, bekas Gubernur BNM Tan Sri Muhammad Ibrahim meletakkan jawatan susulan daripada kontroversi itu. Bagaimanapun, menurut laporan dalam kenyataannya, beliau menjelaskan setiap keputusan yang dibuat sepanjang kepimpinannya adalah berdasarkan profesionalisme, maruah dan integriti yang tinggi. Kita dinilai atas keputusan yang kita buat. Misalnya seperti pembelian lot 41 baru-baru ini yang dibeli pada harga RM850 sekaki persegi telah menarik perhatian umum, katanya seperti dipetik Berita Harian. Muhammad berkata pembelian lot 41 juga bukan transaksi kali pertama dilakukan BNM. Katanya persepsi umum menyatakan pembelian tanah itu dibuat bertujuan bersekongkol dalam penyelewengan dana awam berkaitan rasuah dan skandal mengenai One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Beliau kemudiannya digantikan oleh Datuk Nur Syamsiah Muhammad Yunus. Pada 4 Januari 2018, BNM mengesahkan pembelian sebidang tanah berkeluasan 22.5 hektar daripada kerajaan bernilai kira-kira 2 bilion ringgit. Pembelian tanah itu dikatakan dirancang untuk dibangunkan sebagai sebuah hub pendidikan kewangan terdiri daripada penempatan semula Universiti Kewangan Islam Global dan Akademi Pendidikan Syariah Antarabangsa bagi kewangan Islam selain pembangunan kemudahan latihan serta pendidikan masa depan. Ia menjadi kontroversi apabila pembelian berkenaan dibuat tidak lama selepas 1MDB pada 27 Disember 2017 mengumumkan ia sudah membuat bayaran akhir 600 juta US dollar kepada International Petroleum Investment Company IPIC sebelum tarikh akhir 31 Disember tahun itu. Hari ini keraguan yang melubungi misteri pembelian tanah oleh sebuah agensi kerajaan daripada Kerajaan Persekutuan iaitu Kementerian Kewangan diperbadankan MKD dengan urus niaga dijalankan mengikut harga pasaran terjawab. Jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC mengesahkan syakwan sangka bahawa tanah yang dibeli Bank Negara Malaysia daripada Kerajaan Persekutuan pada harga 2.07 bilion ringgit pada 19 Disember 2017 dan 27 Disember 2017 adalah bertujuan untuk pembayaran di bawah Pelan Rasionalisasi 1MDB pada 31 Disember 2017. Pengerusi PAC Wong Kah Wah berkata bahawa perkara tersebut antara hasil rumusan prosiding yang diadakan pada 20 September lalu. BNM tidak pernah merancang untuk membeli tanah lot 41 Seksyen 51 Bandar Kuala Lumpur itu daripada Kementerian Kewangan. Beliau mendapati BNM tidak melaksanakan keterkenan wajar secukupnya atau due diligence melibatkan perolehan tanah tersebut yang dilakukan dalam masa 9 hari selepas perbincangan dengan MKD pada 15 Ogos 2017 dan 3 hari selepas tawaran dikemukakan oleh MKD. Transaksi perolehan diselesaikan dalam tempoh masa yang singkat iaitu 4 bulan. BNM juga tidak pernah merancang untuk membeli tanah lot 41 sebelum tawaran dikemukakan oleh MOF. Perancangan perolehan tanah lot 41 tidak wujud dalam perancangan strategik tahunan BNM bagi tempoh 2015 hingga 2017 walaupun BNM menyatakan tujuan pembelian adalah untuk membangunkan hub pendidikan perkhidmatan kewangan untuk jangka masa panjang, katanya dalam satu kenyataan kemarin. Timbalan Ketua Audit Negara Prestasi Fatimah Ramuji, Ketua Setiausaha Pembendaharaan Datuk Asri Hamidun dan Gubernur Bank Negara Datuk Nur Syamsiah Muhammad Yunus telah dipanggil sebagai saksi. Pembelian tanah lot 41 dipersoalkan apabila Jabatan Audit Negara membentangkan laporan Ketua Audit Negara tahun 2019, Penyata Kewangan dan Pengauditan Pemahtuhan Agensi Persekutuan di Parlimen pada 10 Disember 2020. Menurut PAC, harga perolehan tanah lot 41 berjumlah 2.07
2.07 bilion ringgit berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Tuan Sulaiman Engko juga adalah tinggi. Penilaian Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPPH berdasarkan status hak milik yang sedia ada iaitu kategori kegunaan tanah tiada, syarat nyata tiada dan zoning institusi dengan nisbah plot 1:2 adalah sebanyak RM1,421,650,000. Pembayaran harga perolehan 2.07 bilion juga adalah tidak wajar dilakukan tanpa penukaran status kategori kegunaan tanah dari tiada kepada bangunan dan pecah sempadan dengan bahagian tanah yang dimiliki oleh Malaysia Space Agency, MAISA, disempurnakan terlebih dahulu, kata Kahwa merujuk kepada rumusan PAC. Bagi tujuan penambahbaikan, PAC mengutarakan 2 syor kepada kerajaan untuk dilaksanakan, iaitu adalah penting bagi BNM untuk membuat keputusan berkait pelaburan dan pembangunannya dengan bebas tanpa dipengaruhi mana-mana pihak. BNM juga harus segera menyelesaikan isu penukaran kategori kegunaan tanah dan pecah sempadan tanah Lot 41 demi mengoptimumkan penggunaan tanah tersebut. Patutlah UMNO Barisan Nasional sanggup menurunkan maruahnya bersekongkol dengan pengkhianat langkah Sheraton untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Apa alasannya jika bukan untuk menutup kebejatan mereka ketika berkuasa sebelum pilihan raya umum ke-14? Kononnya, Pakatan Harapan menang kerana memfitnah UMNO Barisan Nasional. Jabatan Audit Negara dalam laporan Ketua Audit Negara tahun 2019 yang dibentangkan di Parlimen pada 10 Disember 2020 itu fitnahkah? Kesian Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang puas hati setelah mendengar pelan rasionalisasi 1MDB yang dikelentong selama 2 jam oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Arul Kandasamy pada Ogos 2017. Sebenarnya dana untuk pelan rasionalisasi itu semuanya datang dari kantong negara.